Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back. Welcome to my channel dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stres, okay? It's not good for your health. Ianya tak bagus untuk kesihatan korang, and trust me on this. First of all, sebelum aku start, aku nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih dekat korang yang masih lagi sudi layan channel aku, yang sudi luangkan masa untuk tengok video-video aku. Thank you so much guys. Tanpa korang semua, siapalah aku? And macam biasa, my name is Gizri and this is The Story. Aku ada seorang kawan yang boleh dikatakan agak pendiam. Kalau kau tanya satu, dia akan jawab satu. Kalau kau tanya dua, dia akan jawab dua. Tapi pada hari tu, aku adalah lepak dengan dia dekat hospital. Kebetulan pada waktu tu, aku ada urusan dekat situ sebab isteri aku ni baru saja lepas bersalin. Dan kawan aku ni memang kerja dekat hospital tu. So dipendekkan cerita, kita orang pun berboraklah dekat cafe area hospital tu. Lepas tu dia tanyalah dekat aku, macam YouTube okey ke? Dia pun follow juga sebenarnya perkembangan YouTube aku. So aku pun jawab lah, so far okey je lah kan, tak ada masalah. So kita orang pun borak-borak lah macam biasa. Walaupun dia ni macam pendiam, tapi time lepak tu agak banyak jugalah cerita kita orang. Agak rancak sikit sebab lama tak jumpa face to face kan. And then time borak-borak tu keluarlah macam-macam topik. And finally keluarlah topik tentang cerita seram. Korang bayangkanlah berapa banyak topik yang kita orang borak sampai keluar cerita seram ni. Apa lagi, aku pun on je lah kan. Lepas tu dia cakap lah dekat aku, kebetulan kau dah ada YouTube and kau pun ada buat konten seram, so aku nak story sikit lah dekat kau pasal ada beberapa cerita seram ni. So aku pun macam macam best je kan. Yelah, sebab topik tu kita layan. So untuk video kali ni, aku akan ceritakan dekat korang tentang cerita yang aku dapat dari kawan aku ni. Sebenarnya ada banyak jugalah kisah-kisah seram yang dia ceritakan dekat aku tentang pengalaman dia, benda-benda yang pernah jadi dekat diri dia dalam hidup dia. So aku try untuk cerita satu persatu untuk video kali ni. Kalau agak panjang, aku try sambung untuk next video. Okay? Kisah pertama berlaku dekat kawan aku ni. Aku panggil dia Azmil lah, senang. Bukan nama sebenar dia lah. Si Azmil ni bagi tahu yang sebelum-sebelum ni mak dia memang seorang yang lemah semangat. Korang pernah dengar tak istilah ni? Maksudnya mak si Azmil ni, dia boleh rasakan kehadiran makhluk-makhluk halus ni sekiranya mereka ni ada dekat sekeliling. Macam kalau dekat-dekat situ, dia mudah kena kacau. So secara automatiknya dia akan tahulah if ada benda tu dekat situ. And si Azmil ni cakap yang dia akan tahu kalau mak dia kena influence or kena kacau benda tu, perangai mak dia secara automatiknya akan berubah. Dia akan berkelakuan sangat pelik. Cara dia cakap pun agak kasar kalau dirasuk benda tu, tapi dia tak meracau lah yang biasa kita tengok dalam TV yang histeria tu. Tak, bukan macam tu. Dia masih lagi macam biasa, tetapi kelakuan dia sangat-sangat pelik. Sebab hakikatnya mak Azmil ni memang seorang yang lemah lembut. So disebabkan selalu bawa mak dia pergi mendapatkan rawatan lah, si Azmil ni akhirnya dia cakap dia nak belajar tentang ilmu ruqyah, ilmu perubatan Islam ni. So sekarang ni aku pun baru tahulah cerita ni. Dalam diam juga budak ni dia dah belajar tentang ilmu-ilmu perubatan Islam ni. Dan dipendekkan cerita, time dia belajar ilmu perubatan ruqyah ni, memang banyak pengalaman seram yang terjadi dekat dia. Sampaikan pada satu tahap tu, hijab dia pun pernah terbuka tau. Dan nak dijadikan cerita, pada suatu hari tu, waktu dia lepas balik belajar, time tu dia baru lagi tahu, dia cakap sebaik saja dia sampai ke depan rumah, dia dah dapat rasakan sesuatu yang sangat pelik. Sebelum-sebelum ni memang tak pernah lah dia rasa macam tu. Dan kejadian pertama ini berlaku pada waktu tu hujan renyai-renyai. Dia cakap nak senja lah, dia nak mengiringi kawan-kawan dia untuk balik lah, sebab kawan-kawan dia lepak dekat rumah dia. So sebaik saja dia sampai dekat depan pintu rumah dia, dia dah mula rasa lain. Lepas kawan dia balik apa semua ni, dia orang bersalam-salaman, dia macam terkejut tau. Sebab pada waktu tu ada satu sosok tubuh yang menyerupai seorang nenek tua yang berpakaian serba putih, rambut putih panjang, baju macam jubah tu pun berwarna putih dan bertongkat. Dan makhluk tu berdiri dekat depan gate rumah dia tau. Dia pun macam
tergamam sekejap pada waktu tu sebab dia nampak dengan agak jelas. Kemudiannya, makhluk yang menyerupai nenek ni dengan perlahan-lahan memalingkan mukanya ke arah si Azmil. Pada waktu tu Azmil cakap yang muka nenek tu, astaghfirullahalazim, dia istighfar banyak-banyak tau. Memang sangat-sangat hodoh guys. Kalau korang pernah tengok cerita Mak Lampir, dia cakap lebih kurang macam tu lah gambaran muka nenek tu, ataupun lebih teruk lagi. Dan bagi aku, mungkin siapa-siapa yang buat cerita macam tu, diorang mesti ada experience dengan benda-benda macam ni. Okey, kita sambung balik. Lepas tu, dengan perlahan-lahan, si nenek kebayan ni, aku panggil dia nenek kebayan lah, tiba-tiba menghilang tau. Dan selepas kejadian tu, pada keesokan harinya, member terus demam babe, tak dapat rangkat. Kisah kedua ni pula terjadi time si Azmil ni baru sahaja mendirikan rumah tangga. Pada waktu tu dia dah berpindah ke rumah isterinya, sebab dekat rumah isteri dia tu macam tak ada orang sangat lah, just isterinya, lepas tu adalah 2 orang tua dekat situ. So diorang tinggal lah dekat rumah tu, kira nak jaga kedua-dua orang tua tu lah. Si Azmil ni pada masa lapang dia memang suka buat muzik. Dah kira macam hobi dia dah. Dia akan cipta beats yang macam lagu hip hop tu, yang lebih kurang macam tu lah. Dia suka buat benda-benda macam tu. Dan si Azmil cakap dekat dalam rumah diorang tu ada satu bilik yang kosong, dan bilik tu terletak di tingkat atas berdepan dengan bilik dia dan wife dia lah. Dekat atas tu juga ada satu ruang perantaraan di antara bilik tu dan juga bilik diorang lah dengan wife dia, dan ada washroom sekali dekat situ. So maksudnya di situ ada satu ruang, dan si Azmil ni dia buat macam satu tempat, kira macam studio lah dekat ruang tu, dan dia selalu buat muzik dekat situ. Dia akan berkarya dekat situ lepas dia balik kerja ataupun time dia cuti. So nak dijadikan cerita, pada satu malam tu, macam biasa bila si Azmil ni lepas balik kerja, lepas settle semua, dia mandi, dia makan, dia solat, dia pun start buat muzik dekat studio dia tu. Dan jam pada waktu tu lebih kurang 10 malam macam tu. Sedang dia feel buat muzik ni, dia perasan tau yang pintu bilik yang kosong tadi tu tiba-tiba terbuka. Dan cara pintu tu terbuka slow je, perlahan-lahan. Lebih kurang macam tu. Dan lepas tu dia terdengar pintu bilik tu terbuka, and then dia stop kejap buat muzik. Then dia tolehlah ke arah pintu tu, macam ni. So dia fikir yang mungkin pintu tu ditolak angin ke apa ke. So dia angkat, dia pun pergi periksa lah keadaan dalam bilik tu. Dia buka lampu sebab dalam bilik tu agak gelap. Tapi dia tengok macam tak ada tanda-tanda pun yang pintu tu ditolak oleh angin. So dia dah mula rasa pelik. And then dia tutup lampu, dia tutup pintu, dia sambung balik buat muzik lepas tu. Tapi kali ni dia dah rasa lain. Dia dah start meremang dah. Tapi dia buat dono je guys, malas nak layan perasaan. Dan dalam hati dia cakap yang benda ni just mainan je kot, tak ada apa-apalah benda ni. And then sedang dia ni asyik buat muzik ni, kira macam dia dah nak lupalah perasaan pada awal tadi tu. Dengan tak semena-mena, pintu bilik kosong yang dia tutup tadi tu tiba-tiba terbuka untuk kali yang kedua. Tapi kali ni cara pintu tu dibuka agak lain sikit guys. Korang nak tahu tak? Pintu ni dibuka dengan secara kuat, macam orang yang tengah marah buka pintu. Macam tu lah. Dan si Azmil ni pun terkejut lah kan. Siapa yang tak terkejut kalau dah kena macam tu? Mula-mula dia ingat wife dia yang buka pintu tu. So time dia toleh tu memang tak ada orang babe. Tapi pintu tu tadi memang terbuka lah. Dan bilik tu memang gelap sebab dia dah tutup lampu kan. Kali ni dia tahu yang benda ni bukan kebetulan. Pintu tu bukan terbuka sendiri. Ada sesuatu yang telah membuka pintu tu. Dia terus tutup komputer dia dekat situ dalam keadaan tergesa-gesa juga sebenarnya, sebab dia dah rasa sangat-sangat lain. And then dia kemudiannya terus masuk ke dalam bilik dan tidur. Korang mesti rasa yang kejadian mistik ni berhenti dekat sini je kan? No guys. Lepas tu kejadian ni semakin seram guys.
So pada keesokan harinya, bila dia bangun tidur tu, dia dapat rasakan yang dekat bahagian belakang badan dia ni sakit tau. Tapi dia okey je, tak kisah sangat. And then dia terus pergi mandi. Time dia mandi tu, dia perasan yang bahagian belakang badan dia ni rasa pedih bila terkena air. Lepas tu dia pun tengoklah dekat cermin. You know what? Alangkah terkejutnya si Azmil ni bila dia nampak dekat bahagian belakang badan dia ada kesan cakaran. Dia terkejut tau. Kesan cakaran tu bukan biasa-biasa guys. Memang boleh nampaklah dengan jelas. Tapi yang pasti dia cakap bukan cakaran wife dia lah. Sebab malam tu memang tak ada lah. Dia orang tak buat lah kan. So you know what I mean, right? Okay. Kita sambung balik. So dia pun tanyalah dekat wife dia. Sayang, cuba ya tengok ni, ada macam sesuatu tak dekat belakang I? Lepas tu wife dia pun tengok lah kan. Ada lah bang. Apa benda ni? Wife dia tanya dia. Dia pun explain lah apa yang dah berlaku pada malam tadi. Meremang dua-dua laki bini tu lepas tahu benda-benda macam ni, babe. Lepas kejadian tu, si Azmil ni dia terus pergi berjumpa dengan kawannya yang si ustaz yang tempat dia belajar ruqyah tu. Dia pun explain lah segala-galanya A to Z dekat kawan dia tu. Si ustaz tu cakap yang sebenarnya benda tu macam cuba untuk menguji si Azmil ni. Sebab dia kan tengah belajar tentang cara-cara meruqyah. So benda ni pergi kacau dia lah. So kawan dia tadi tu, ustaz tu pun merawatlah si Azmil ni. Dan time tu dia cakap kesan cakaran dekat bahagian belakang dia tu on the spot serta-merta terus hilang guys. Tak ada dah kesan cakaran tu. Dia pada mulanya macam tak percaya tau. Tapi hakikatnya benda tu kena dekat dia and then hilang pun dekat depan mata dia. So nak tak nak, dia kena percaya juga benda tu. So aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Sebenarnya ada lagi kisah-kisah seram dari si Azmil ni, tapi aku try buat untuk next video, okay? Part 2 lah kiranya kan. So stay tune untuk part 2, okay? So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.